hanya buah kurma, air zam-zam, tapi Masya Allah nikmat berkat tu. Betul. Yang kita nak rasa di situ. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali lagi kita kembali ke rancangan Bicara Muhajir. Jadi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya Muhammad Ridwan Tan sebagai host pada hari ini, dan kebiasaannya kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan pada kalangan seorang tetamu, tapi hari ini kita special. Kita ada dua orang tetamu, iaitu guru kami juga bersama kita pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Fakhruddin Cik Omar dan juga Ustazah Asma Hussein. Apa khabar Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat tahun baru, Puan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Semoga tahun ni kita lebih bermakna dan Betul. lebih berkat hidup kita. Betul. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya bersama dengan Ustaz Fakhruddin dan juga Ustazah Asma bukanlah baru sehari dua berkenalan. Kami berkenalan sejak daripada zaman saya mu'alaf lagi. Wow, lama tu kan? Lama tu. Ni guru-guru saya juga, guru-guru kami juga. Dan kali pertama saya menunaikan umrah juga bersama dengan Ustaz Fakhruddin, di bawah bimbingan Ustaz Fakhruddin dan Ustazah Asma. Begitulah. Alhamdulillah. Dulu Ridwan ni kita panggil Cikgu Ridwan. Sekarang dah tukar jadi Ustaz Ridwan. Baik. Sebenarnya itu juga berkat doa daripada guru-guru lah. Kami menumpang sebenarnya. Tumpang berkat. Allah Tumpang berkat Akbar. orang awal-awal mu'alaf. Awal mu'alaf. Baik. Jadi hari ini kita nak bawakan satu topik yang sangat menarik, Ustazah. Betul. Jadi saya rasa saya berbual bicara dengan orang yang betul lah. Masya Allah. Kita nak fokuskan kepada, sebab sekarang ni dah penghujung bulan 1. Kita dah masuk bulan 2 kalau tak silap. Kita dah masuk bulan 2. Bulan depan Ramadan. Ya. Bulan depan Ramadan. Dan juga imej yang diberikan oleh Ustaz Fakhruddin dan Ustazah Asma memang ialah Ustazah seringkali membawa topik-topik berkaitan dengan jodoh, keluarga, perkahwinan. Ya, jadi kita nak menjuruskan kepada topik itulah pada hari ini. Jadi tapi sebagai mukadimahnya lah. Ya Ustaz, pada hari ini mungkin saya nak bertanya pada Ustaz dululah. Kita ni Ramadan ni kan ramai orang pergi buat umrah apa semua tu kan. Kita tahu bahawa kita menunaikan umrah di bulan Ramadan ini fadilatnya sangat besar. Betul. Apakah fadilatnya? Kenapa kita nak sangat kejar menunaikan umrah ni di bulan Ramadan? Ya Ustaz, tafadhal. Baik, Alhamdulillah. Sebenarnya Wan, kalau kita tengok kepada hadis Nabi, maknanya ibadat yang digalakkan pada bulan Ramadan, maknanya antaranya perbanyakkan sedekah. Namun yang Nabi tekankan juga adalah apa dia? Maknanya tunaikan umrah pada bulan Ramadan. Kenapa? Sebab pahalanya Masya Allah, besar pahalanya menyamai tunai haji, menunaikan haji pahalanya. Bukan apa Wan, sebab pengalaman Ustaz, sebelum ni Ustaz tunai umrah pada bulan Ramadan, memang betul, jemaah yang paling ramai selepas musim haji adalah bulan Ramadan. Dan sebab itulah dia tengok pahala yang Allah beri kepada hamba-Nya, sesiapa yang tunaikan umrah bulan Ramadan adalah seperti tunaikan haji. Kenapa? Sebab banyak cabaran di situ. Dan tu antara kita panggil kat sini spiritual, yang mana kita dapat pahala kan. Dan paling penting juga kat sini kita berjumpa dengan masyarakat umat Islam seluruh dunia pada bulan Ramadan. Dan paling menariknya Wan, apa dia adalah bila mana kita boleh tunaikan tunaikan solat tarawih. Solat tarawih pada bulan Ramadan, Masya Allah. Kalau sebelum ni kan kita duduk dengar imam-imam kita, alhamdulillah di masjid di Malaysia pun dah ada suara-suara seperti mana Syekh Sudais kan. Tapi bila mana kita secara direct, Masya Allah, bila angkat telaga betul ya Allah, rasa-rasa bulu roma ya Allah, berdebar, ataupun hati kita Masya Allah sayu sangat. Mana pula kalau kita kata kita tahajudnya Masya Allah depan Kaabah, ataupun di Masjid Madinah, Masjid Rasulullah. Dan kita solat tu Masya Allah, cinta kita kepada Rasulullah dan kita berada di bumi Madinah. Itu yang keduanya Puan. Dan
yang paling kita suka adalah kan selain daripada solat tarawih, kita tunaikan umrah adalah ketika berbuka puasa Wan. Betul, Kan? betul. Masya-Allah. Itu Ketika berpuasa key dia, tu, Ustaz. betul kan kita berada di dataran Masjid Madinah ataupun kita berada di dalam masjid Masjidil Masjidil Haram. Haram. Masya-Allah. Sesuatu yang kita panggil apa tak ada di tempat lain. Nikmat tu tak tahu nak bayangkan, Ustaz. Betul. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Selain daripada kita tunaikan umrah tadi adalah ketika berbuka puasa. Betul. Berpuasa masya-Allah. Walaupun bukannya kita kata makan nasi Arab tu tak. Bukannya kita kata apa makan pizza ataupun makanan yang sedap-sedap. Tu tak. Hanya buah kurma, air zam-zam, tapi masya-Allah nikmat berkat tu. Betul. Yang kita nak rasa di situ. Betul. Sebab itulah masya-Allah sahabat-sahabat di luar sana kalau berpeluang ataupun ada rezeki insya-Allah kita gunakan masa ni. Jadikan tahun ni Ramadan, dan alhamdulillah tahun ni kita sambut Ramadan adalah di awal tahun. Maknanya Betul. banyak perubahan yang kita nak buat di tengah tahun ke di akhir tahun ke. Jadi mulakan dipanggil apa 3 bulan pertama yang ni untuk kita sucikan hati, untuk kita besarkan matlamat. Betul. Mohon keberkatan Allah di awal-awal tahun. Itu yang ketiga Wan. Yang keempat lagi yang Ustaz suka adalah kita bila mana kita boleh menyumbang atau memberi iftar. Di sana ada ruang yang boleh kita sedekah, beri iftar kepada sahabat-sahabat kita yang masalah kekurangan wang ataupun masabil. Sabilillah kan biasa tepi-tepi masjid. Betul. Itu juga adalah satu nikmat. Bila mana kita bagi orang menghargai kan, menghargai dengan kita pemberian kita dan kita rasa puas. Puas kita beri kepada orang perlu. Dan paling penting adalah kita beri dengan penuh keikhlasan, dengan memohon keberkatan kepada Allah. Itu antara Ustaz tengok Wan, keberkatan yang perlu kita kejar pada bulan Ramadan. Betul, orang kata penatnya untuk tunaikan umrah pada bulan Ramadan, tapi penatnya di situ ada hasil. Hasilnya apa dia? Menunaikan haji. Pahalanya seolah-olah tunaikan haji. Di situ Wan. Masya Allah. Ustaz, Ustaz bercerita pasal pengalaman menunaikan ibadah puasa di Tanah Haramain ni kan. Walaupun saya pergi umrah dah berkali-kali kan, sebab kita dalam bidang ni. Umrah yang paling saya tak boleh lupakan adalah umrah yang kali pertama. Okey, itu memang terlalu banyak memori. Setiap kali pergi pengalaman berbeza. Betul. Tapi yang terpahat dalam hati juga adalah apabila saya menunaikan umrah di bulan Ramadan. Subhanallah, tak tahu nak bayangkan macam mana rasa nikmatnya ketika saat menunggu masuknya waktu berbuka puasa itu. Kan kita tunggu, kita diberikan makanan roti, yogurt yang masam tu, Betul, buah kurma, air zam-zam, botol kecil. Buka puasa kita dengan tu, tapi bila kita buka puasa walaupun dengan makanan tu dia rasa nikmat sangat-sangat. Betul. Dan dengan bekal makanan tu sahaja kita selesaikan sehingga solat tarawih dan tahajud. Betul. Nak kata sedapnya kat sini pun ada kan. Betul. Roti Arab tu kan. Betul. Ataupun buah kurma kat Malaysia pun ada. Betul. Tapi apa kita nak adalah berkatnya buka puasa di sana. Baik. Masya-Allah. Okey. Dan nak saya tuju pada Ustazah jugalah. Ni nak lebih pada keluarga, kita katakan keluarga kan. Saya ada satu soalan yang biasanya saya terima daripada para jemaah. Apabila para jemaah ni dia nak berdaftar, dia nak bawa anak-anak pergi menunaikan umrah. Ataupun dia nak bawa anak-anak pergi bersama ahli keluarga dia. Dia nak bawa mak ayah dia. Dia rasa macam bimbang, takut sebab mungkin dia pergi kali pertama, dia nak buat ibadah apa semua, tapi pada masa yang dia takut dengan ujian dan cabaran yang bakal dihadapi. Sebab kita dengar ramai orang kata bawa family ni susah sikitlah, kita kena banyak bersabar, ada banyak ujian, kita kena inilah macam-macam yang kita kena hadap. So apakah ujian dan cabaran Ustazah? Apakah ujian dan cabaran apabila kita membawa ahli keluarga kita ni, satu keluarga besar ni, kita pergi menunaikan umrah, Ustazah? Okey. Sebenarnya kan saya ni pernah pergi umrah sendiri dengan suami. Tapi pernah juga bawa keluarga. Tapi setiap kali kita pergi buat umrah tu, kita rasa keseronokan dan keberkatan dekat Mekah dan Madinah
kita nak juga anak-anak kita dan keluarga kita rasa. Betul. Contohnya bila saya pergi dengan ustaz kan, saya kata, okey bang, Raudah tadi masuk dah. Tapi kalau dapat masuk dengan anak saya nama Najla Naziha. Dapat masuk dengan Najla Naziha, abang bawa Jihad Jawad Zaim, lagi best bang. Kita ni rasa ni semangat bila pergi tengok jejak-jejak Rasulullah. Kita ni padahal ni, kita ni orang murabi, group leader, kadang-kadang jadi mutawif, betul tak? Kita ni sentiasa pergi ziarah, tapi setiap kali ziarah tu kita rasa perasaan baru, semangat baru. Betul. Mesti kita akan dapat ibrah baru. Betul. Jadi saya kata kat ustaz, kalau kita bawa anak sendiri akan rasa direct tempat ni. Sebab itu walaupun susah, banyak cabaran, saya bernazar sebenarnya. Saya kata saya bernazar dekat depan Kaabah, saya kata saya nak bawa satu family datang sini. Dan alhamdulillah pada tahun lepas Allah bagi rezeki. Bila kita bernazar ni Allah bagi rezeki. Abang, ada nazar kena tunai ni. Susu-susu padahal masa sebelum tu susah tau. Susu-susu boleh bawa semua. Memang ada cabaran. Tapi sebab nombor satu, bila kita pergi ke Mekah dengan keluarga, kita niat dah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tarbiyahkanlah diriku dan aku rela kau tarbiyah aku macam mana pun. Kau tarbiyahlah aku dengan anak-anakku, dan ketika tu adik-beradik ustaz pun ada. Mak ustaz yang dah berumur pun ada juga. Berapa ramai tu? Masa kurang tu dalam 15 orang. 15 Bayangkan orang. dengan bingitnya kami ni. Kan? Okey, jadi kita kata ya Allah Tuhanku, kau tarbiyahkanlah kami. Apa saja yang kau nak bagi, ujian kau nak bagi, tak apa, aku terima sebab ini balik aku nak jadi orang baru. Tarbiyahlah anak aku, tarbiyahlah keluarga kami. Tapi alhamdulillah Allah bagi ujian tu sesuai dengan apa yang kita nak. Betul. Katalah Wan tahun ni kita nak baca tentang sabar. Kat sana memang Allah bagi sabar sungguh, betul dah? Macam tu cerita dia. Sebab tu kalau kata kita dapat ujian dengan mak ke, ujian dengan adik-beradik ke, ujian dengan anak-anak, anggaplah ada sebenarnya objektif kat ujung. Kita tak nampak. Satu ketika ada orang ni kan dia kena ujian kedekut. Sebab dia sangat kedekut dan kira-kira. Kat sana memang Allah uji sungguh kedekut. Dia hilang barang, hilang. Sampai hilang rasa kedekut, baru barang tu tak hilang. Sebab itu kalau kita ada masalah, contoh bawa mak yang berumur. Itu sebenarnya masalah sebab satu, kadang-kadang orang bermasalah ni Wan. Sebab dia rasa ibadat tu dia mesti perfect. Kalau duduk, kalau solat tu mesti contohnya betul-betul ikut rukun. Lepas tu tak boleh ada gangguan. Tapi saya nak cerita kat Mekah ni, kalau tawaf ada gangguan tak? Boleh tak tawaf dengan tenangnya sambil berfikir? Ada tak? Mana ada. Kalau masuk Raudah orang perempuan ni sambil solat pijak kepala. Cari jalan lagi, betul tak? Cuba kat sini kalau orang pijak kepala kita. Memang bagus tu. Tapi kat sana tak apa. Kan nak ceritanya konsep ibadat tu bila kita faham, kita tak rasa apa yang masalah mak tu mengganggu, masalah adik-beradik tu mengganggu. Dan kat sana yang paling best bila kita bawa anak adik-beradik sendiri ni, kita sama-sama dapat bertazkirah. Masa tu lah mereka ni muhasabah diri. Masa tu kan kita semua kan open heart. Nak cerita apa pun dia semua dengar. Tempat yang sesuai. Lepas tu jauh daripada kesibukan kerja, kesibukan masalah. Sebab kita duduk sana memang niat nak ibadat. Jadi apa saja muhasabah diri semua akan terima. Betul tak? Kebiasaannya gitu. Sebab itu walaupun orang kata payahlah bawa anak, nak tenang, saya kata lebih baiklah kita sibuk dengan anak, lebih baik kita sibuk dengan keluarga. Dalam masa yang sama kita dapat terbaik dari sudut keberkatan kita buat ibadat. Macam tu. Saya teringat pada ayat yang Ustazah duk cakap. Masuk syurga bersama-sama. Yes. Betul. Yang paling best Wan adalah saya tarik anak perempuan saya. Faham tak orang perempuan nak masuk hijau, nak masuk Raudah kan susah kan? Betul. Tapi macam mana struggle tu, saya kata, jom pergi ikut ibu. Wow, dengan semangatnya. Dapat masuk IJ, antara top 10 masuk IJ. Maknanya kata ke depan, nak dapat depan ni susah tahu orang Melayu ni. Biasanya Arab Turki. Betul. Orang Melayu kecil betul. lagi. Tapi boleh masuk. Anak saya kata apa? Uish, berkat sungguh depan Kaabah ni. Dia kata ingatkan dia dah gila, mak dia lagi gila. Jadi saya kata, wah ni momen kita capture, menarik ni. Jadi kita dapatkan momen ini di depan Kaabah. Sambil berdoa, berkat lagi. Nak dapat kat mana saya kata Najib? Ini momen yang kita akan bawa sampai mati. Betul. Ustaz pun dia ada momen-momen dia. Betul tak? Betul. Jadi benda ni kita nak tuan-tuan dan perempuan rasa bersama dengan kami. Sebab tu kalau ada kemampuan, niat betul-betul, apa dia? Bawalah anak, bawalah suami. InsyaAllah kat sana, kalau rasa ada terbuku ke, ada masalah ke, kalau ada konflik ke, biar Allah didik kita. Tak payah kita kata kita nak didik, kita nak betulkan. Bagi Allah tunjuk. InsyaAllah, percayalah kepada Allah.
Betul kan? Ustaz nak tambah sikit Wan. Semangat ni Ustaz ni. Saya nak share kan. Tadi Ustazah cerita tentang anak perempuan. Jadi Ustaz ada 3 anak perempuan, anak lelaki. Jadi apa yang Ustaz buat semasa kami tawaf, kami tetapkan, okey, anak-anak sekarang tetapkan cita-cita jadi apa. Dan kita doa pada Allah. Jadi round pertama kita berzikir, kita habiskan zikir dulu. Round yang ke-6 kita doa sama-sama. Contoh anak Ustaz ni dia jadi apa? Anak Ustaz ni yang ketiga Ustaz ni nak jadi ulama. Jadi Ustaz cakap kat dia, okey jom kita doakan supaya abang ni jadi ulama. Maknanya kita wujudkan dream apa apa sekarang? Dream board yang sama. Tapi ketika tawaf. Ketika tawaf. Nak dapat kat mana? Bayar mahal pun sangat berbaloi, betul tak? Dan buat pula ketika Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Ramadan. Itu yang kita nak semua rasa tu. Dia panggil apa? Tempat yang paling barakah di atas muka bumi. Kan? Betul, insyaAllah. Hari ni best. Saya nak berkongsi dengan Haji Akmal yang berada di belakang, di sebalik kamera ni. Tuan-tuan dan puan-puan tak nampak dia, saya yang nampak dia. Dia senyum belakang kamera tu. Sebab apa? Kebiasaannya bila buat bicara muhajir yang saya jadi host ni, saya bercakap sama banyak dengan panel. Ataupun saya cakap lebih banyak daripada tetamu. Tapi hari ni saya tak sempat bercakap. Ustazah dua-dua semangat. Dua tu, kuasa 2. Ya, kuasa 2. Saya tak mampu. Ni cari jalan ni macam mana saya nak bercakap banyak sikit. Okey, baik tuan-tuan puan, saya nak cakap ni. Okey. Kenapa Ustaz Fakhruddin dan juga Ustazah Asma Hussein bersama dengan kita, bersama dengan saya pada hari ini. InsyaAllah Al-Fadhil Ustaz Fakhruddin bersama dengan Ustazah Asma akan menunaikan ibadah umrah bersama-sama dengan Muhajir Haramain pada 19 Mac sehingga 30 Mac 2024, iaitu di pertengahan Ramadan, 20 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi akan dibimbing sendiri oleh Al-Fadhil Ustaz Fakhruddin dan Ustazah Asma. Bukan satu orang tetapi 2 orang. Jadi insya-Allah pengisian yang sangat bagus kepada kita. Mungkin saya ni nak tanya siapa tak tahu. Apa keistimewaan? Ustazah Asma lah. Apa keistimewaan menunaikan umrah bersama Muhajir Haramain dan juga bersama dengan Ustazah Asma dan Ustaz Fakhruddin. Okey. Yang paling pentinglah kita sangat fokus kepada pengisian dan tarbiyah. Sebab itu setiap kali kita ziarah, kita memang ada pengisian khusus yang dapat relatekan kita dengan tempat tu dan juga kehidupan kita. Selalu kalau orang pergi kan, orang akan cerita macam standard lah tempat ni gini. Tapi kita orang ni akan fokus pada falsafah, perjuangan, dan kita biasa akan kaitkan juga dengan family dan macam mana. Supaya mereka bila pergi sana nanti, balik tu dia bersemangat wajar untuk mewarisi perjuangan Rasulullah. Okey, lepas tu setiap pagi pula kan, insya-Allah kita akan ada kuliah dan pengisian khas bermula daripada pentarbiahan jiwa kita sendiri. Lepas tu membawa kepada bagaimana nak menghasilkan sekeluarga masuk syurga. Dan kita akan kongsikan banyak amalan dan doa-doa. Biasa kat sana bila kita sampai kat Mekah, saya akan kongsikan doa Nabi Ibrahim. Macam mana Nabi Ibrahim tu berdoa untuk ahli keluarganya, berdoa untuk masyarakat, dan apa amalan-amalan tu nak memastikan anak tu, orang kata memahami perjuangan tu dan mewarisi ibu dan ayah. Kita kadang-kadang kan, kita ni cita-cita macam-macam. Kita teringin nak buat macam-macam. Kita nak hasilkan anak tu dengan pelbagai orang kata cita-cita kita lah. Tapi kita nak mewariskan tu bukan mudah. Tapi Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim kita tahulah yang membina Kaabah dan merupakan nenek moyang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita duduk sana, kita rasai sendiri perjuangan mereka bersama pula dengan Rasulullah dan anak-anak kita dan ahli jemaah sekali ni bersama-sama dengan kita dalam vibe yang sama, circle yang baik. InsyaAllah balik kita akan jadi orang baru. Biasa yang akan rasa macam ni biasanya mu'alaf, betul tak? Tapi tak, sebenarnya setiap orang kita ni macam mu'alaf pergi ke sana. Betul tak? Betul. Kita buka hati. Kita buka bagi Allah tarbiyah kita. So kat sana insya-Allah itu antara keistimewaannya lah. Yang penting juga siapa yang biasa nak personal coaching dengan saya, nak direct consultation. Kat sana insya-Allah kita boleh personal coaching, direct consultation tentang masalah masing-masing. Kat sini kadang-kadang dia nak kena booking, buat online, macam-macam lah. Tapi betul. Kat sana tempat orang kata tanah Haramain ni,
Bukan mudah. Dan bukan saya bagi jalan. Allah yang akan tunjukkan kepada anda jawapannya. Dan saya pun tengah mencari juga ni. InsyaAllah kita di sana akan saling bantu-membantu sebagai kawan Baik. bersama-sama di sana. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz pula macam mana Ustaz? Yang paling pentingnya Wan, maknanya satunya insya-Allah apa yang kita cuba nak berkongsi, kita cuba jadikan kumpulan kita ni, jemaah kita ni adalah sebagai satu jemaah yang bersama-sama untuk kita mengejar matlamat yang sama, itu adalah mendapatkan keredaan Allah. Dan paling utama adalah kita cuba tarbiyah, setiap program ataupun setiap perjalanan kita buat ada pengisian. Pengisian lebih kepada pengisian muhasabah diri. Bagaimana kita cara taubat yang betul, bagaimana kita syukur dengan betul, bagaimana kita negakkan hati dengan zikir. Kadang-kadang zikir kita lebih kepada mulut kan. Sedangkan ulama kata apa? Zikir terbaik adalah zikir dengan mulut dengan hati. Jadi bila mana kita berada di bulan Ramadan, kita dalam bentuk pencucian hati yang betul-betul total. Lagi pula kita berada di Mekah, lagi pula kita tengok dengan suasana yang depan mata, depan Kaabah. Kita berada dalam masjid dalam bentuk yang komplit untuk kita mensucikan diri. Itu dalam bentuk zikir. Dan insya-Allah yang benda-benda lain kita cuba di sana nanti. Insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada Ustaz bersama dengan Ustazah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya. Bersama dengan Ustaz Fakhruddin dan Ustazah Asma, ya, mereka adalah orang yang ahli dalam bidang dia. Kita kata ahli dalam bidang dia bermaksud pakar di dalam bidang dia. Ya, di dalam bidang masing-masing. Itu yang pertama. Nombor dua, selain pada ahli dalam bidangnya, mereka juga melalui pengalaman yang telah mendirikan rumah tangga berpuluh-puluh tahun. Lebih 20 tahun. Lebih 20 tahun. Macam-macam ujian, cabaran. Macam-macam ujian, ya. Dan juga mereka ni daripada kalangan orang yang membimbing masyarakat. Ya, yang memberikan bimbingan kepada masyarakat, yang memberikan coaching kepada masyarakat. Jadi grablah peluang ini, ya, untuk bersama dengan ustaz dan juga ustazah, insya-Allah. Ya, walaupun saya bawa jemaah, tetap saya nak ikut juga bersama dengan ustaz dan ustazah untuk nak mengambil ilmu, nak belajar sesuatu, insya-Allah. Sebab kita hidup di dunia ni ustaz ustazah. Kita hidup di dunia ni, kita berkeluarga. Kita menginginkan keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, kan? Keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Jadi insya-Allah, jom kita tunaikan umrah bersama dengan Ustaz Fakhruddin dan Ustazah Asma, ya, pada bulan Ramadan ini, di pertengahan bulan Ramadan, perlepasan pada 19 Mac sehingga 30 Mac. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan link ataupun hubungi apa nombor yang tertera di bawah ini untuk pertanyaan lanjut. Jadi sebagai akhirnya 30 saat daripada Ustazah, pesanan kepada jemaah kita. Sangat penting untuk anda bersama dengan Muhajir Haramain, kerana di sini ada bimbingan. Kadang-kadang bila kita pergi, mungkin kita pun termangu-mangu, tak ada orang kata hala tujuan betul. Tapi di sini kita akan sama-sama membina jiwa, mentarbiah diri, dan insya-Allah kita akan terimalah apa hasrat yang kita nak, dan kita doa di tempat-tempat mustajab depan Allah SWT. InsyaAllah. Baik, insya-Allah. Jadi itu sahaja untuk episod pada kali ini. Kita bertemu lagi pada siri yang akan datang dalam program ataupun rancangan Bicara Muhajir. Dengan itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.